Assalamualaikum and welcome to my channel. Kita kembali lagi dengan kisah seram pada malam ni guys. Aku nak cakap thank you kepada semua yang telah subscribe pada channel aku, dan kepada belum lagi subscribe, dipersilakan tekan butang subscribe sekarang dan juga the bell notification guys. Korang punya support memang amat aku hargai guys. So teruskan lagi dengan sokongan korang. You guys are the best. Dan juga aku nak cakap terima kasih kepada semua yang telah hadir dan juga tengok untuk kisah seram Kliwon pada sebelum ni, di mana aku ada berkolaborasi dengan Zaf Channel guys. Okay, and memang alhamdulillah lah ramai suka video tu, and ramai juga selepas aku dah collab dengan Zaf Channel, ramai yang minta Nas Winchester, bila Nas Winchester nak collab dengan Kak Ram pula, panggil lah Kak Ram, mesti lagi best, mesti lagi meletup video kan. Okay, aku akan cuba. Roger, contact Kak Ram ni korang kena faham, Kak Ram ni kan, dia memang the next level guys. Dia A-list punya pencerita kisah seram tau, and jadi memang busy guys. So nak kena buat appointment dengan Kak Ram, yalah kita pun tahu kan Kak Ram busy kan, macam kejap-kejap hari ni dekat Penang, malam kan dia dah sampai Hong Kong guys. So betapa busy dia Kak Ram tau. So nantilah aku cuba Roger mungkin dia busy nak cari tudung, nak setrika tudung, cuci baju semua kan. Mungkin dia busy lah kot guys tapi aku cuba untuk korang Okay, duk sembang pasal cuci baju semua ni kan. Korang masa asrama dulu mesti yalah duduk berjauhan dengan family kan. Banyak tanggungjawab terpaksa korang bawa sekali ke asrama, dan salah satunya adalah untuk mencuci baju. Secara kebiasaan student-student ni, bila diorang nak menjimat kos, saving duit kan, diorang akan simpan baju selonggok sampai seminggu, and mereka akan tunggu 1 hari untuk membasuh semua baju tersebut tau. Betul tak? Kan? Mungkinlah korang akan setting 1 hari dalam 1 minggu tu, mungkin hari Ahad contoh korang simpan baju daripada hari Isnin sampailah hari ke hari Sabtu kan. Ahad baru korang nak basuh, betul tak? Biasalah, aku faham jugalah, kita dulu pernah jadi student dan mungkin pernah kerja dekat tempat lain kan, mana stay quarters ke apa kan, nak kena cuci baju bagai semua kan. Okay, so why kenapa aku sentuh bab cuci baju ni kan, pergi Dobby bagai ni semua kan, sebab dia ada kena mengena dengan kisah seram pada hari ni guys, di mana 3 orang sahabat yang mereka duduk dekat satu asrama ni berlokasi dekat Johor. Jadi mereka pun berpakatlah untuk simpan baju diorang untuk pergi hantar ke Dobby pada satu malam ni tau. Dan terdapatlah beberapa benda terjadi kepada mereka lah. Memang best lah cerita ni Alright guys, tanpa membuang masa lagi, macam biasa kita teruskan dengan seram Kliwon. Let's go. Kisah ini bermula dengan 3 orang sahabat yang bernama Apui, Wan dan juga Sulai. Mereka ni duduk dekat asrama yang berlokasi kat Johor. Jadi pada satu malam ni, mereka telah berpakat untuk menghantar semua pakaian kotor mereka ke Dobby tau. Okay, diorang dah settle diorang punya kerja rumah, dah cuci-cuci bilik semua, and then diorang macam okay lah, jomlah kita hantar baju kita kan, dah kotor sangat ni kan, bilik pun dah bau pekong, busuk sangat kan, dah lama simpan baju, betul tak? Tetapi sewaktu mereka hendak menghantar baju mereka ke Dobby, jam telah menunjukkan pukul 2 pagi. Dan macam kita tahu, Dobby ni semua mereka beroperasi 24 jam, betul tak? Jadi mereka pun macam alamak dah lambat, tapi nak kena juga basuh baju mereka tau, disebabkan esok tu dah nak masuk kelas. Jadi mereka pun telah membuat keputusan untuk menghantar juga baju mereka ke Dobby dengan mengheret bakul pakaian mereka. Mereka tak angkat, mereka bertiga tarik bakul. Mungkin banyak sangat lah kot kan, berat sangat tau bakul tu. Dan jarak antara bilik mereka dan juga Dobby tak berapa nak jauh tau, okay? Cuma mereka perlu melalui satu koridor yang agak gelap, agak sunyi pada waktu malam, dan juga lobi yang memisahkan antara koridor bilik mereka itu dengan Dobby tersebut. Dan yang lagi memburukkan keadaan adalah apabila di sebelah blok asrama mereka tu terdapat hutan yang tebal. Dan dekat blok tersebut memang banyaklah kisah seram yang berlaku Banyak betul lah orang berceritakan kisah seram ini, kisah seram sana yang terjadi kan. Tapi mereka bertiga ni, Apui, Wan dan juga Sulai ni, mereka tak ambil pot, mereka tak mempedulikan apa-apa sahaja, sebab mereka hanya memikirkan tentang kerja ataupun benda-benda yang mereka perlu selesaikan pada malam itu juga. So semasa dalam perjalanan mereka ke Dobby kan, diorang ni macam biasalah 3 berkawan kan, tipulah, tak ada nak buat bising ke apa kan. Diorang pun berborak lah antara satu sama lain, macam bising sikit lah sambil jalan kan. Okay, ada 2 sebab lah. Satu sebab
tak nak bagi takut. Dan lagi satu sebab pula diorang ni masing-masing mengadu, bakul baju kotor berat sangat. Mana taknya guys. Okey, bakul yang kecil tu mengandungi pakaian untuk 3 orang untuk selama seminggu. Kau bayangkan betapa beratnya azab mat bakul tu. Kesian bakul tu. Jadi mereka berteruslah menuju ke koridor sebelah untuk ke Dobby itu. Dan dalam pada masa yang sama kan, mereka 3 terpaksa melintasi tandas lelaki di koridor Dobby tersebut. Dan tiba-tiba guys, salah seorang daripada mereka tiba-tiba sakit perut. Tiba-tiba sakit perut nak membuang hajat yang besar dekat tandas kat situ tau. Siapa? Si Wan ni. Wan ni tiba-tiba pula member sakit perut. So dia pun pergilah ke tandas. Kemudian hanya tinggallah 2 orang sahaja, iaitu Apui dan Sulai. Jadi mereka pun terus benarkan si Wan ni pergi tandas, kan takutlah menjejer ke apa kan atas lantai kan, dah satu hal kan. Jadi sebaik sahaja Apui dan Sulai tiba di Dobby tersebut, mereka nak check lah, tengok-tengok ada ke tak mesin basuh yang kosong kan. Tapi malangnya tiada langsung guys mesin yang kosong. Cuma mesin-mesin dekat situ, diorang punya timer tu semua kan dah habis tau. Bermaksud pakaian-pakaian budak yang lain dah habis basuh lah. Dan seperti biasalah, pelajar yang ingin basuh pakaian hendaklah mengeluarkan pakaian pelajar lain tu yang dah siap basuh tu masuk ke dalam bakul yang disedia ada kat sana tau. So selepas selesai mengalihkan pakaian budak-budak lain tu, Apui dia duduk perhati sekeliling ruangan Dobby yang penuh dengan baju-baju budak lain tu. And then Apui ni dia macam ternampak cermin tingkap dekat Dobby tersebut tau. Bila dia perhati dekat tingkap tu, dia rasa macam ada benda yang tak lengkap ataupun ada benda yang tak kena dengan tingkap yang ada dekat Dobby tersebut tau. Jadi dia ternampak tingkap itu lopong, tak ada kaca. Aku bagi gambaran lah. Cermin tingkap dekat Dobby tu kan, dia ada 4 cermin tau. Okey. Tapi ada satu part tu kan, tak ada kaca tau. So kosong lah, boleh nampak keluar. Apui pun dia tak ada fikir apa-apa lah. Dia pun pergilah meninjau dekat tingkap tersebut dengan lebih dekat sambil melihat pemandangan yang indah pada waktu malam. Pemandangan yang sunyi sepi, bunyi cengkerik dekat hutan semua kan, bunyi angin sepoi-sepoi. Tenanglah pada malam tu. Kemudian sepanjang Apui duk feel menikmati pemandangan kat luar kan, tiba-tiba Apui menjerit ketakutan lalu jatuh tersadung dekat lantai Dobby itu. So bila Apui jatuh, si Sulai ni terkejut lah kan. Dia terkejut dekat si Apui ni kan. Dia pun macam, "Weh Apui, kau dah kenapa mat jerit macam tu weh? Kau okey lah ni kan?" Sambil dia menolong Apui untuk bangun tau. Dan Apui dengan ketakutan, dengan menggigil pada time tu dia cakap yang, "Weh, jom, weh, jom bla bla bla. Weh, cepat weh, jom macau." Sulai macam pelik "Kau dah kenapa Apui? Cuba kau beritahu aku sikit." Apui macam, Jom bla. Aku nampak Cik Pon weh. Cik Pon duk melambai kat aku weh." Sambil Apui menunjuk dekat arah tingkap yang lopong tadi tu guys. Dengan serentak ingatkan Sulai nak lari, tapi tak. Member pergi ke arah tingkap itu nak tengok apa yang Apui duk tunjuk tu. Sulai pun tengoklah, dia tengok dia tingkap kan. Sekali sap, member pun jatuh, mata terbeliak dengan mulut terbuka luas. Muka member pucat. Apui pun, aku dah cakap dah, kau ni degil lah, jomlah caw, kau ni apa masalah kau Sulai? Si Sulai ni pun dia tidak sangka yang dia juga ternampak Kak Pon yang sedang duduk elok dia dekat situ. Dan untuk sepanjang hidup dia tidak pernah lagi melihat makhluk itu dengan mata yang kasar dia. Tetapi lain untuk si Apui ni, sebab Apui ni sememangnya hijab dia telah buka sejak dia sekolah rendah lagi. Pada mulanya Apui dia hanya ingat benda biasa sahaja yang mendekati tingkap itu. Mungkin dia ingat musang ke, monyet ke, kucing ke apa kan. Tetapi malangnya bukan. Rupa-rupanya Cik Pon yang menejah lalu meletakkan kepala dia pada cermin tingkap yang lopong itu. Dengan perasaan Apui yang takut, makhluk itu menunjukkan rupa dia yang menakutkan yang berlumuran dengan darah, dan separuh wajahnya yang pucat itu dengan kesan robekan kulit yang koyak-koyak tu yang amat menyeramkan, dan matanya pada masa itu berwarna merah terang, tajam melihat kepada mereka berdua. Dan separuh lagi muka dia ditutupi dengan rambut dia yang panjang dan juga kusut masai. Dan Apui juga mengatakan yang benda itu sempat untuk tersengih sambil dia melihat apa
apui di mata dia yang berjaya membuatkan mereka tergamam. Semasa mereka berdua jatuh ketakutan, mereka tidak mampu untuk berfikir apa-apa guys. Mereka hanya terpaku dan apui cepat-cepat menarik tangan Sulai berlari keluar daripada lobi untuk menuju ke tandas lelaki di mana kawan mereka Wan tu tengah buat kerja dia. Setibanya mereka di sana, mereka masuk ke salah satu tandas tetapi bersebelahan dengan kawan mereka Wan, dan Wan pun bersuara, "Weh, siapa tu?" Sebab Wan dia heran. Dia bertanya, siapa pula yang bermain lari-lari dalam tandas malam-malam ni kan? Member pun sudah takut dah. Dan Apui pun menjawab, taklah, aku dengan Sulai tadi yang lari Wan. Aku dengan Sulai kat dalam tandas ni. Wan pun dah selesai dengan hajatnya sambil dia tekan flash. Sambil berkata, lega bai. Hush, bersepai mak jamban. Aduh bai. Member dah settle buat kerja dia. Bersepai jamban. Kemudian mereka bertiga keluar serentak daripada tandas lalu ke sinki untuk membasuh muka. Muka Apui dengan Sulai memang dah pucat berpeluh-peluh tau. Dan kemudian Sulai berkata, "Weh, tadi kau tak dengar kan kita orang menjerit tadi kan Wan?" Wan hanya menggelengkan kepala menandakan yang dia langsung tidak terdengar apa yang terjadi tau. Dan Wan pun membalas dekat si Sulai ni. Dia berkata, "Weh tak weh, aku tengah duduk busy lah tadi Sulai. Kau ni apa hal muka macam taik ni?" Apui dia macam serba bersalah dan juga rasa takut untuk memberitahu Wan tentang kejadian yang telah menimpa kepada mereka sebentar tadi. Tetapi Sulai dia terus sahaja mencelah dan juga menjawab dan juga membisik kepada Wan. Dia berkata, "Tadi weh, aku dengar Apui nampak kat pon weh, Pontianak mat." Dia berbisik kepada telinga Wan tau. Muka Wan daripada muka tenang, relax, dah puas buang air tadi kan, terus bertukar menjadi takut. Apui pun dia memukul bahu si Sulai ni sebagai macam dia marah kenapa dia perlu memberitahu Wan. Dan dia pun bercakap kepada si Sulai, "Tak, kau ni apa pasal nak kena bagi tahu dia tentang apa yang jadi kan? Kau relax sudah." Dan Sulai pun menjawab, "Tak adalah boy. Tak best lah kalau aku dengan kau je takut. Dia nak kena kita bertiga takut. Baru brotherhood, brother." Itu jawab Sulai. Dia bukan nak warning ke apa. Dia nak bagi diorang semua takut sekali. Tak boleh pakai punya member lah Sulai dia. Sebab apa je risau tau bila Wan dia terlampau takut. Dia memang tak boleh handle tau. Okey, tetapi pada masa itu sangkaan Apui bahawa Wan itu adalah seorang penakut, dia tersilap guys. Sebab Wan dia berani berkata, "Tak ada apa-apa lah korang, imajinasi korang je ni. Kalau korang tengok jamban aku tadi, lagi seram mat. Tak apalah, jomlah kita pergi patah balik kat lobby tu. Kita settle semua kerja dan kita causin." Jadi apabila Wan berkata begitu, mereka, si Apui dan Sulai ni, mereka macam tak cukup nafas. Diorang punya jantung tu berdenyut dengan laju gila tau. Okey, macam ibarat orang tengah lari maraton tau. Dan pada time tu mereka macam berpeluh-peluh sejuk, muka pucat lesu disebabkan ketakutan tentang apa yang mereka ternampak pada sebelum itu. Setelah mereka bertenang, barulah mereka bertiga bergerak semula menuju ke lobi tersebut. Dan setibanya di sana, mereka menyambung semula benda yang perlu dilakukan. Dan fikiran mereka pada time tu macam dah jadi sedikit tenang disebabkan sebaik saja mereka sampaikan, tiada langsung kelihatan makhluk yang mereka ternampak tadi tau. Dan Apui dan Sulai pun mereka menarik nafas yang lega dan menyebut, "Alhamdulillah. Weh, lega weh, tak ada weh nampak Cik Pon dah. Tidak pisang aku ni." Mereka bertiga tidak berniat untuk berada dekat situ lama-lama, okey, tetapi keadaan mesin basuh pada time tu boleh pula buat hal. Sebab semasa mereka nak masukkan duit nak bayar mesin basuh tu, boleh tersangkut pula. So mereka terpaksalah buat banyak kali sampailah mesin basuh tu telan duit tu, barulah boleh basuh. Jadi selepas mereka berjaya memasukkan duit ke dalam mesin basuh tu, diorang pun macam biasalah letak sabun cuci baju semua kan, dah longok-longok semua dalam mesin baju kan. Tengah diorang duk fokus buat benda tu tiba-tiba guys, mereka bertiga terdengar suara yang sedang bersenandung. Suara itu begitu halus tetapi teramatlah jelas kedengaran di tepi telinga mereka. Dan suara itu pun bersenandung.
Suara itu mula-mula terdengar jelas, lalu sayup-sayup sahaja bunyi dia. Dan Apui dia terus menarik lengan Sulai dan juga Wan yang terdiam pada masa itu sambil berkata kepada mereka, "Weh, korang jom lah. Weh, nak kena gerak ni. Weh, tak boleh belah ni, teruk sangat ni weh. Jom nak kena gerak." Sebab orang tua kata kalau kita dengar suara-suara sayu macam ni, kalau benda tu suara macam jauh, halus je, benda itu dekat. So better kita jauh sekarang. Dah, jom. Jerit Apui kepada mereka lalu bergegas keluar terus daripada lobi tersebut dan berlari sekuat hati menuju ke bilik mereka. Dalam hati mereka hanya mahu sampai dengan cepat dan mereka berharap tidak ada gangguan yang lain sepanjang perjalanan mereka ke bilik asrama. Dan sebaik sahaja mereka sampai ke bilik mereka, mereka mengucap Alhamdulillah, tanda bersyukur sebab tak ada apa-apa halangan sepanjang mereka berlari tadi tau. Dan mereka juga telah mempersiapkan diri mereka untuk tidur disebabkan hari pun dah lewat, mata pun sudah berat. Dan pada malam itu, mereka pun terus terlelap tidur disebabkan ketakutan dan juga kepenatan. Dan mereka ingat kejadian itu berhenti di situ sahaja. Tetapi sebenarnya tidak guys. Sebab makhluk yang mengganggu Apui dan kawan-kawannya dekat lobi itu telah muncul di dalam mimpi Apui pada malam itu. Apui dia bermimpi dia sedang berlari sekuat hati seperti ada seorang yang sedang mengejar dia. Tanpa menoleh ke belakang, Apui dia terus berlari sebab keadaan di tempat itu teramatlah gelap gelita. Dan terdetik di hati Apui semasa dia berlari, Apui dia gagahkan dirinya untuk menoleh sedikit ke belakang untuk melihat siapakah yang mengejar dia daripada tadi. Dan alangkah terkejutnya Apui apabila dia melihat satu susuk tubuh yang terapung tak jauh daripada belakang dia. Susuk tubuh yang terapung berambut panjang, baju dipenuhi dengan darah. Jadi apabila Apui ternampak susuk tubuh tersebut, dalam hati dia, Apui dia berkata, "Aduh, alamak, aku kenal je ni. Ya Allah, dialah Pontianak yang aku nampak tadi kat lobi." Apui dia berlari laju sekuat hati yang boleh, tetapi makhluk itu tetap mengejarnya. Apui dengan keadaan yang sudah penat berlari, dengan perasaan yang bercampur bau, dia rasa yang dia hendak menangis dan juga takut, marah, sedih, segala perasaan yang timbul pada time tu Dan Apui juga dia dah terlampau penat, dia rasa macam dia hendak berhenti berlari tetapi dia tidak boleh. Apui dia telah mencuba untuk menyebut dan juga mengingati satu potongan ayat Al-Quran, tapi dia tidak mampu untuk membuat sebegitu. Apui bukannya tidak mahu untuk mencuba, tetapi memang dia tak mampu untuk mengingati. Cuma dia hanya mampu untuk menyebut kalimah Allah pada masa itu. Jadi sambil Apui duk berlari, dia berharap yang ada orang lain yang akan selamatkan dia sebab dia memang dah tak mampu hendak berlari lagi. Sebab makhluk di belakang dia itu sedang mengejar dia dengan cepat sekali dan juga mula untuk mendekati Apui. Apui boleh terdengar suara benda itu sedang bersenandung ataupun bernyanyi di tepi telinga dia dengan suara dia yang halus dan juga menyeramkan itu. Dan Apui juga dia menjadi semakin penat, tetapi kaki dia langsung tidak boleh berhenti. Seperti macam kaki dia tu dah diprogram untuk sentiasa berlari dan juga untuk tidak berhenti. Dan tanpa disedari oleh Apui, itu hanyalah sebuah mimpi. Cuma dekat sini yang menjadikan dia luar biasa dan juga menyeramkan apabila benda-benda yang dilakukan oleh Apui di dalam mimpi itu terjadi juga di dalam dunia yang nyata. Sebab dalam dunia yang nyata ataupun realiti, Apui dia sudah pun berlari dengan mata dia separuh tertutup, telah berlari menuju ke arah tandas. Dan semua benda itu telah disaksikan oleh salah seorang daripada kawan dia, iaitu Wan, yang sedang terjaga dengan perbuatan Apui yang begitu pelik pada masa itu. Dengan perasaan Wan yang tertanya-tanya dan juga bimbang dekat si Apui itu, Wan cuba untuk mengejut kawan-kawan mereka yang lain tau. Tetapi pada masa itu hanya Sulai sahaja yang terjaga daripada tidur. Jadi Wan dan Sulai mereka terus bergegas mengikut Apui yang tadi tidur bersama mereka pergi ke arah tandas sambil menangis. Dan mereka berdua terus mengikuti Apui daripada belakang dan mereka terlampak yang Apui telah masuk ke dalam bilik air di bahagian hujung di mana pipe air itu telah pun rosak dan juga dikunci. Tetapi Apui dia berjaya masuk ke dalam tandas tersebut untuk menyembunyikan diri.
Ekspresi wajah Wan dan juga Sulai yang ketakutan dan juga bingung itu ketika mereka melihat keadaan Apui yang menggigil sambil menekuk mukanya kedua-dua belah tapak tangannya dengan tangisan yang mendayu-dayu. Apui berada dalam ketakutan yang memang teruk sekali. Dia mula berpeluh sejuk dan muka dia mula untuk menjadi pucat lesu. Dan apabila Wan dan Sulai nampak yang sahabat mereka berada dalam keadaan yang macam tu, mereka terus memeluk Apui dan cuba untuk menenangkan Apui. Tetapi semasa mereka sedang memeluk Apui dan juga memujuk Apui untuk bertenang, lampu tandas mula berkelip-kelip seperti macam dah nak rosak. Dan juga terdapat suara yang halus tetapi begitu jelas sedang bersenandung. Dan diakhiri dengan gelakan campur tangisan di dalam tandas itu. Mereka bertiga menjerit meminta tolong sambil menangis dan dalam hati mereka mengharapkan ini semua adalah satu mimpi yang mengerikan. Tetapi tidak sama sekali guys. Cuma lama kelamaan gangguan yang mereka alami itu tidak hilang sehinggalah azan subuh berkumandang. Barulah keadaan di dalam tandas itu mula untuk tenang. Dan tandas itu juga mula dipenuhi dengan pelajar-pelajar yang mahu mengambil wuduk untuk menunaikan solat subuh. Dan mereka bertiga keluar daripada bilik air itu dengan segera sebab mereka tak nak menimbulkan sebarang syak sangka antara pelajar-pelajar yang lain. Kejadian pada malam itu tidak pernah diberitahu kepada pihak warden college sebab keadaan masih lagi terkawal dan juga atas pihak Apui dia tidak mahu macam kecoh-kecoh. Dia tak nak pelajar lain tahulah tentang apa yang terjadi kepada mereka pada malam itu. Dan sejak daripada insiden pada malam itu, Apui dan kawan-kawan dia, mereka tidak lagi ke dobi pada waktu malam. Dan itulah kisah Apui dan juga sahabat dia, Wan dan juga Sulai. Boleh pula kena ganggu nak hantar dobi kan. Itulah, pergi dobi pukul 2-3 pagi. Memang mendapatlah cerita dia kan. Itu kan depa punya shift kan. Memang keluarlah cerita dia kan. Cik pun boleh belanja pula dekat tingkap kan. Jam Apui dengan Sulai pada time tu Jadi macam korang pula kan yang mana pernah pergi asrama semua kan, nak pergi hantar dobi kan. Ada ke tidak korang hantar baju pergi dobi pukul 2-3 pagi kan. Kalau korang ada pengalaman yang kena ganggu pada masa tu ke apa kan, kau boleh share lah dalam chat box ke dalam komen ke apa kan. Memang menarik guys cerita ni menarik dan juga kelakar lah. Bila tengok balik gelagat 3 ekor ni kan, memang kelakar gila guys. Okay, dan aku memang terhibur dengan cerita ni, and aku harap korang terhibur juga dengan aku sampaikan kisah seram Kliwon pada malam ni Aku nak cakap terima kasih sebab tengok video aku berawal sampai habis. I really appreciate support guys. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga tekan the bell notification. InsyaAllah I will see you the next premiere. Terima kasih guys. As always, never stop creating. Assalamualaikum. Stay safe. Take care guys. Bye bye.